Alright, so malam ni cerita apa? Saya pun tak tahu nak cerita apa. Alright, kita cerita apa-apalah. Apa-apalah. Saya pun tengok nama-nama ni. Nama-nama yang hadir dalam Zoom meeting kita ni nama-nama biasa. Tak orang baru. Tak ada kan? Anybody has questions? Ada sesiapa yang ada soalan nak tanya? Boleh bertanya sekarang. Tuan-tuan dah buat bisnes ni, sebab saya pun nampak ni dah orang-orang yang regular. Anybody has question? Ada soalan yang tuan-tuan nak tanya berkaitan bisnes Live Good? Anybody? Boleh buka mikrofon. Ni Sibu open the question, Sibu jawab soalan tuan-tuan. Malam ni kita buat lain sikit. You ask question, I answer your question. Assalamualaikum Pak Sibu. Assalamualaikum. Saya nak tanya, sejak mulai masuk ikut kad Live Good ini, I've been getting a lot of emails regarding products. Haruskah saya jawab atau saya baca, saya tak jawab, ignore aja. Kindly please give me your answer. Thank you. Salam. Ya. Nah, kalau orang tanya pasal produk, okay, so produk itu sudah ada dalam website, okay. So everything about the product already in the kita punya website. Tuan-tuan cuma share, kongsikan laman website kita itu. Okay, setiap orang dia ada produk punya link, okay. Tuan-tuan tidak tahu, tuan-tuan masuk dalam sistem, buka sistem, di bahagian website ada website produk. Jadi kalau orang tanya pasal produk, you just share the link. So biar dia baca sendirilah. Dia boleh baca, dia nak tahu pasal produk, dia scroll the website. Okay. Kalau dia tak faham bahasa Inggeris, suruh dia tukar kepada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Because kita punya website itu boleh ditukar bahasa. Kita boleh tukar bahasa dia. Jadi tidak perlu tuan-tuan nak jelaskan pasal produk. Okay. Just let them read. Biarkan mereka sendiri baca about the product. Okay. Yang tuan-tuan kena jelaskan ialah the concept of our business. Itu penting. Kita nak jelaskan konsep bisnes itu apa. Apa yang membezakan bisnes kita dengan bisnes orang lain. Okay. So kalau pasal produk, kita ini suplemen lah. Okay. Kita just sharing ringkas saja. Kita ni bisnes suplemen dan produk kita tidak mark up the price. That's it. Kita tidak mark up the price because kita tidak menjual produk itu dan kita tidak kira bonus di atas jualan produk. Nah, itu pentinglah, tuan-tuan kena jelaskan itu. Produk kita ini tidak ada markup price kerana kita tidak memberikan bonus atas jualan produk. So our product adalah wholesale price. Tak tahu apa produk itu, baca sendirilah. Baca sendirilah. Okay, sebab semua sudah ada ditulis di dalam kita punya website. Ibu, Ya. macam mana mau dapat tu QR code? Kita punya QR code. Mana? QR code. QR code untuk apa? Untuk orang, untuk nak menaja orang ke? Yalah. Untuk menaja orang. Ya. Sibu pun tidak pernah guna tu. Sibu tidak pernah guna QR code, tapi mungkin juga ada. Sibu tak pernah guna. Nanti Sibu cek lah. Tapi biasanya kita guna link saja. Tapi mungkin ada, Sibu tak cek. Mungkin ada juga QR code. Okey. Ada QR code, QR code, tapi saya tak tahu macam mana dapat. Mungkin di aplikasi
mungkin di aplikasi sebab kita ada aplikasi, kita ada website, okay. Mungkin QR code itu dalam aplikasi kita. Sibu pun tak pernah buka guna aplikasi. Maybe there lah, mungkin di situ lah kot. Okay, okay. Let's see. Kalau website, rasanya tak ada lah kalau website. Tapi biasanya QR code ni biasa adalah dalam versi aplikasi mobile phone punya version, okay. Biasanya itu dia ada guna QR code. Tapi kalau kita guna website tidak ada. Jadi kita guna link sajalah. Kita punya link. Okay, okay. Kalau tuan-tuan nak tengok link, okay. Tuan-tuan pergi, ialah di depan ini pun ada. Bila tuan-tuan masuk home ni kan. Bila kita masuk home tu, di bawah ni kita ada bahagian my website ni. Ni yang produk tadi tu. So if somebody ask you about product, tuan-tuan ambil link ni. So ini corporate site. Yang ini retail site. So retail site ni kalau kita nak share dengan orang kan, kita nak share dengan orang. Kalau orang itu dia beli produk. Kalau orang itu beli produk dan dia tidak join jadi member. Dia suka produk, dia beli. Dia beli guna kita punya retail site. Jadi kita ada bonus yang dipanggil retail bonus. Ada bonus yang dipanggil retail bonus sebab dia harga retail tu harga runcit, harga runcit. Kalau bahasa Indonesia runcit apa? Indonesia panggil runcit apa? Enceran. Enceran. Harga enceran, ya. Kalau kita runcit kan, retail lah, retail price. So dia ada perbezaan retail price dengan member price. So perbezaan itu nanti kita dapat commission lah. Okay. Itu dipanggil retail. Tapi cara ini sebenarnya tidak bagus. Sebab apa? Nanti takut-takut nanti orang itu dia join dengan orang lain kan. So better suruh dia jadi member, become a member, beli dengan harga member lah. Kan? It's better like that daripada kita jadikan dia retail customer. Now itulah retail customer tu orang-orang yang dapat harga retail. Siapa yang sudah jadi member lepas tu dia tidak maintain bulanan, so dia punya status jadi retail customer. Okay. Siapa yang sudah member lepas tu dia tidak bayar bulanan, dia punya status jadi retail customer. Bukan affiliate tu. Dia kena bayar bulanan tu baru dia punya affiliate tu continue. Baru dia dapat harga affiliate. Okay, ini kita punya landing page syarikat, bukan landing page Sibu. Ini syarikat punya landing page ataupun kita panggil affiliate link. Affiliate link kita nak daftar ke orang tu. So kita tengok di sini livegoodtour.com, lepas tu / lepas tu kita punya username. Okay, jadi setiap orang lain lah ikut username dia. Jadi kalau tuan-tuan tidak hafal, apa tu affiliate link? Pergi ke sini login lah. Login, copy this website ni, copy link address. Lepas tu paste dekat orang tu. Okay. Daftar dekat saya punya landing page ataupun tuan-tuan kata saya punya affiliate link. Okay. Macam itulah. So itu ada 3 website. Ada soalan lain? Jadi simpelnya kalau kita nak daftar ke orang, bagi link lah, ya, bagi link untuk kita tak payah kita guna QR code. Assalamualaikum Sibu. Okey, nak clarify kita punya kebayaran yuran yang $40 tu dia kata ke one time payment. Yep. Then followed by $9.95 for every month. Yep. Okay. The second option is
tahunan. 139.95 sekaligus untuk setahun lah. Hmm. Right? So this sekaligus ni for that particular year saja ke atau it's renewable? Renewable lah. Tahunan maksudnya bila dia bayar tahunan maksudnya setiap tahun lah. Okay. But dia boleh tukar kalau dia sudah setahun habis tahun, the second year dia kata ya aku nak bulan pula lah. Dia boleh tukar pergi bulan. Tapi tunggu habis tahun tu. After 1 year dah complete, dia nak sambung lagi, dia kata aku tak nak guna tahun, aku nak bulanan. So dia boleh tukar pergi bulanan. So dia still kena bayar yang $40 tu? Oh tidak, just bulanan saja. Oh yang bulanan. Okay. Semada dia bayar pertama kali dia bayar tu berbentuk bulanan atau tahunan, dua-dua itu sudah ada bayaran yang affiliate $40 tu, sudah ada di situ. So dia tidak perlu lagi bayar. Contoh kalau second year dia nak sambung juga, dia nak buat tahunan juga, bermakna dia tak payah bayar lagi yang 139 tu. Dia cuma bayar 99. Okay, sebab apa? Yang $40 tu dia dah bayar on the first year. So second year dia tidak perlu bayar 139, dia cuma bayar 99.95. Okay. Okay. Minus the 40 lah. Tolak 40. Sebab apa? Kalau kita bayar tahunan itu, tuan-tuan, kita cuma bayar 10 bulan. Siapa yang bayar 1 tahun, dia sebenarnya tidak bayar 1 tahun, dia bayar 10 bulan je. Ya. Sebab dia ada discount. Discount 20% itu maksudnya 2 bulan. Okay. So actually dia orang yang bayar setahun tu dia cuma bayar 10 bulan je. Tapi cover untuk 1 tahun. Tapi dia bayar cuma 10 bulan. Jadi untunglah, siapa bayar setahun tu dia untung sebab dia cuma bayar 10 bulan saja. Itulah kelebihan bila kita bayar tahunan. We save money lah. Jimat duit lah. Jimat 2 bulan punya bayaran lah. Kan orang lain bayar 12 bulan, kita bayar 10 bulan. Betul. Itu dia punya. Kenapa orang ambil tahunan tu. Kan coba tuan-tuan kali $9.95 kali 10. Bermakna 99.95 itu yang tuan-tuan bayar tu. 99.95 je. Bermakna 10 bulan je. Ya. Betul. Kalau kita bayar bulan-bulan 995, dia kali 12. Kali 12 banyak lah, lebih daripada 95. Tu. Tapi tidak apalah, tuan-tuan suka hatilah nak bayar bulan-bulan ke, nak bayar sekali setahun ke. Ikut tuan-tuan punya kemampuan lah. Right, understand? Okay sir, yes, thank you. Okay, ada lagi soalan tuan-tuan? Sekali-sekala kita buat macam ni lah tuan-tuan. You ask what you don't know, I will answer what I know. Assalamualaikum Sipu. Nah. Okey. Kalau seseorang potential member tu bertanya dan berkata dia ada isu kesihatan, some medical problem lah. Dan dia tanya kita pula, what do you recommend? Suplemen yang mana? Jadi ini agak sukar kerana saya teringat ada caveat, ada disclaimer kan, mengatakan ini bukan cure, hanya sekadar suplemen. Boleh ke cakap macam ni? Ataupun kita bolehlah recommend for the heart ambil yang ni, super rate misalnya ni. Bila orang tanya for recommendation, saya ada penyakit ini, apa yang patut saya ambil? Okay, apa patut saya ambil? Of course, secara biasanya kita akan, sebab ini kan adab kita menyampaikan ilmu mengenai produk kesihatan, sebab kita ni berada dalam satu dunia yang dikuasai oleh pharmaceutical, industri pharmaceutical, farmasi. Mereka itu adalah golongan yang mentadbir dunia. Tuan-tuan kena tahu, kita kena tahu akan realiti kehidupan kita di dunia ini.
siapa yang memerintah dunia ni? Okay, siapa? Ya of course lah kalau tuan-tuan pandang jauh ke depan, kita kata Tuhan lah kan. Tuhan lah yang mentadbir dunia. Di belakang semua pentadbiran ialah pentadbiran Tuhan. Okay? God is the highest authority yang mentadbir dunia ni. Itu kita kena percaya kan. Setiap daun yang gugur tu, dia terbang sana, terbang sini, itu semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Okay? Because Tuhan ialah the highest authority dalam pentadbiran. Now, selepas Tuhan itu ada di bawah-bawah, yang mana Tuhan cipta. Tuhan cipta makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya itu mentadbir dunia. Kan? Mentadbir dunia. Jadi dunia ini ditadbir oleh siapa? Those pharmaceutical company control the world. Okay? Bukan saja pharmaceutical, dia control a lot of things. Dia control the weaponry. Kilang-kilang buat senjata-senjata tu kan. These people control. So they control a lot of things. Fast food, they control the fast food. So every aspect of our life, this group of people they control. Okay? Even the WHO pun dia control. World Health Organization pun dia control. Our banking system pun dia control. Okay? So these people dia punya undang-undang dia. Dia create the undang-undang. Termasuklah negara kita ini follow the peraturan. Kan? Termasuklah dalam kita nutraceutical, pharmaceutical and nutraceutical. Pharmaceutical, pharmacy. Nutraceutical ialah supplement. Kategorinya ialah, sebab itu kita kata food and drug. Food tu makanan. Nutraceutical itu makanan lah. Nutraceutical itu makanan, kategori makanan. Jadi kita ini sebenarnya dalam kategori nutraceutical. Industri live good. Kita ini dalam nutraceutical. Okay? Jadi ada peraturannya. Kalau kita nak campaign pasal nutraceutical, we cannot say produk ini menyembuhkan. Tidak dibenarkan. Siapa kata tidak dibenarkan? Those pharmaceutical. Pharmaceutical itulah kata kan. Tidak boleh. Kamu yang buat bisnes nutraceutical, kamu tak boleh kata ini produk moringa, ini produk minyak zaitun, ini apa-apalah. Vitamin C apa-apa semua tu, ini tak boleh kata dia menyembuhkan diabetes, dia menyembuhkan high blood pressure and so on. Tidak boleh. Okay? Yang kata itu siapa? Pharmaceutical. Bukan Tuhan kata. Okay? Kalau Tuhan kata dalam kitab suci kan, dan juga hadis-hadis Nabi, nutraceutical menyembuhkan penyakit. Itu kata Tuhan. Nutraceutical, makanan kesihatan ini menyembuhkan penyakit. Antaranya madu. Disebut dalam Quran, disebut dalam kitab-kitab suci. Madu itu menyembuhkan penyakit. Penawar, penyembuh. Okay? So kita mesti tahu bahasa-bahasa yang digunakan dalam dunia kita ini. Bila kita menjadi rakyat kepada sebuah negara itu ada undang-undang. Dan undang-undang itu pula dicipta oleh manusia. Manusia pula dikawal oleh certain group of people. Certain group of people itu pula dia buat undang-undang untuk dia punya benefit lah. Untuk dia benefit lah. Hanya tu. Jadi antaranya kita ni, kita tidak boleh kata begitu. Walaupun sebenarnya secara hakikat
secara hakikat the real penawar ialah nutraceutical. Secara hakikatnya begitu. Sebab kita nampak kan orang-orang yang ada penyakit-penyakit guna certain produk yang alami, kita panggil alami. Nutraceutical itu alami. Makanan, suplemen, superfood. Sembuh daripada penyakit. Yang ada diabetes, hilang diabetes. Okay? Jadi tidak boleh kita kata tidak menyembuhkan. Nutraceutical menyembuhkan, tapi sebagai adab kita warga dunia ni yang ditadbir oleh kerajaan kita, dan kerajaan kita ni ada Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ini pula ditakluk oleh WHO. WHO itu siapa punya? Geng-geng itu punyalah. WHO itu bukan kerajaan, tuan. Dia adalah organisasi, sebuah organisasi. Bukan kerajaan. It's not a government department. WHO bukan government department. Dia just organisasi lah. But they are so powerful sampai negara-negara tunduk dengan dia. Okay? Negara-negara mana pun tunduk dengan WHO. Because these people, they have the weapon, they have the money, they have bank, they control dunia, tuan-tuan. Okay, so begitulah. Jadi sebagai menjawab soalan, kita kata ya dia tidak menyembuhkan karena itu kan disuruh cakap begitu. Okay, kita kena bercakap begitu. Kalau kita kata menyembuhkan, so besok lusa nanti adalah Kementerian Kesihatan punya pegawai tangkap engkau punya barang, kan? Dia ambil, dia sita lah, tuan-tuan, dia rampas barang tuan-tuan tu. Walaupun testimoni ada orang sembuh penyakit, kan? Jadi sebagai menjaga our security, kan? Jadi kita tak boleh cakap macam itulah, ya, tak boleh cakap itu. But we can recommend produk ini. Kajiannya menunjukkan bahawa baik untuk jantung. Okay. The Super Red. Super Red ni kajiannya dia mengandungi bahan-bahan ini dan saintis sudah mengkaji this kind of ingredients bagus untuk jantung. But I cannot guarantee yang siapa ada penyakit jantung dia akan sembuh. We cannot guarantee lah. But on the research, this kind of bahan atau ingredient yang begini bagus untuk jantung. That's all we can say. Okay? Tak boleh kita kata, engkau guna ni mesti sembuh. Tak boleh lah. Satu hal juga dalam agama tak boleh kata macam tu. Dalam agama yang menyembuhkan ialah Tuhan. Okay? Yang menyembuhkan itu Tuhan. Engkau boleh guna produk ni. Kau doalah supaya Tuhan sembuhkan kau. Tidak ada garanti yang kau akan sembuh. Okay? Tapi para saintis sudah kaji produk ini, ada bahan ini bagus untuk jantung kau, untuk certain organ of the body. Itu boleh kita kata begitu. Okay? Boleh kita kata begitu. But jangan kata boleh menyembuhkan, kerana itu dilarang oleh government. Kerajaan kita dilarang. Boleh recommend lah on our research. Setiap barang tu, ingredient tu ada research kan. So kita punya produk semua ada dia punya bahan. Tuan-tuan boleh cek bahannya, semua ada dalam kita punya website. Every single product ada dia punya bahan. Dan antara syarikat yang buat dia yang tunjukkan dia punya kandungan bahan di dalam produk, syarikat kita. Dan produk kita ni ada ujian lab test. Kita ada lab test, okay? Jadi antara company yang telus lah, yang telus. Okay? Yang telus. Sebab itu kita biasa dengar yang kita punya CEO tu, our CEO selalu kata our product is
antara yang terbaik di dunia. Our product adalah antara yang terbaik di dunia. Sebab bahan-bahan yang kita gunakan tu of the highest quality. Produk yang kita guna, bahan-bahan yang digunakan untuk buat produk itu of the highest quality. In the planet. Ya, in the planet, in the world. Dan sudah diuji dan sudah dikaji, sudah di verified. Bukan kita kata. Dah kita ada lab test dia, Jadi bahan-bahan itu bukan bahan-bahan cincai. Dia bahan-bahan of the highest quality. So produk kita is of the highest quality. Right? Macam itulah. But never promise this product can cure certain disease. Okay? Tidak boleh begitu. Terima kasih Sifu. Okay, ada soalan lain? Bila daftar orang ada tak link kiri dan link kanan untuk basic? Link kiri, link kanan tidak ada kaitan, tuan-tuan, sebab kita bukan binary. Kita bukan binary. Kalau kita buat sistem binary, yes, itu penting. Link ini nak bila orang daftar dia pergi kiri, dia pergi kanan kan. Ini kiri, ini kanan, atau dia pilih mana yang kecil. Mana grup yang kecil, secara automatik dia pergi situ. Itu hanya berkaitan dengan marketing plan yang berbentuk binary. Tidak ada kena-mengena dengan Live Good punya sistem. Kita tidak guna binary. Jadi tidak ada istilah kiri kanan tidak ada. Okay? Tidak ada istilah kiri kanan. So kita ni menggunakan sistem unilevel. Kita boleh sponsor seramai-ramainya. Tidak pakai kiri kanan. Semua orang yang kita sponsor itu direct dengan kita lah. Level 1 lah. Direct ya. Semua direct. Jadi bila kita guna referral link kita tu, semua orang yang join dia direct dengan kita. Tidak ada istilah kiri kanan tidak ada. Now kiri kanan itu dalam metrik. Dalam metrik ada kiri kanan. Itu metrik, bukan binary. Metrik itu metrik, bukan binary. Binary lain, metrik lain. Okay. Kalau metrik dia adalah sistem auto. Dan sistem kita punya metrik itu dia auto daripada hierarki sponsor kita tu. Dia auto daripada situ. Semada nak letak kiri atau kanan itu di sistem yang kontrol, bukan kita. Dan sistem kontrol tu mengikut kita punya sponsor. Sistem tidak sembarangan buat, dia mesti follow the rules. Okay, the rules. Sistem follow the rules. Peraturan dia tu, bila sistem nak letakkan dalam metrik, sistem akan tengok apa? Okay. Bila sistem nak letakkan kita punya metrik itu, dia akan tengok siapa penaja. Siapa penaja orang ni? Siapa penaja orang-orang yang baru kita daftar itu? Siapa penajanya? Sistem akan tengok itu. So bila dia tengok penajanya sipolan-sipolan, so dia akan simpan, dia akan tengok metrik. Dia akan tengok metrik sipolan tadi tu, yang penaja tu. Okey, si penaja ni punya metrik sampai mana sekarang? Okay, sistem akan tengok tu. Contohlah. Kata si Fatimah ini disponsor oleh si Ali. Okay, Ali sponsor Fatimah. Jadi sistem akan tengok, okey, si Ali punya metrik di mana sekarang? So dia tengok Ali punya metrik. Si Ali kirinya ada, kanannya ada. Level 1 dah lengkap. Okay. Oh, tak apalah, si draw lah. Okay, kita cerita pasal si Ali dan Fatimah. So dalam hierarki sponsor, si Ali ini sponsor si Fatimah. Ali sponsor Fatimah. Tapi sebelum si Ali sponsor Fatimah, si Ali sudah sponsor beberapa orang. Okay. Dia ada sponsor si Bakar, si Catherine,
si Daud. Ya, dia dah sponsor dah. 3 orang dia sponsor dah. Ya, si Fatimah ni yang keempat. Fatimah yang keempat. So sistem akan tengok, okey. Oleh kerana si Fatimah ni disponsor oleh si Ali, kita tengok Ali punya matrix. So Ali punya matrix. Okay. So bila tengok Ali punya matrix, oh di bawah sini sudah ada si Bakar. Kanan dia sudah ada si Catherine. Sudah ada orang di situ. Jadi level 1 dah penuh. Di sebelah kiri si Bakar pula ada sudah si Daud. Now bila si Ali sponsor si Fatimah, sistem tengok, oh sampai sini dah. Dah sampai sini dah. Matriknya si Ali ini. So next person, si Farida dia akan letak di mana? Dia akan letak sebelah sini. So Farida akan masuk di sini. Okay, sebab apa? Peraturan kata kena isi sebelah kiri dulu. Dah isi sebelah kiri barulah pergi kanan. Okay. So ini dah ada. Kanan tak boleh. Dia mesti kiri dulu. Jadi kiri ini masih kosong. Jadi dia kena masuk sini. Kiri. Itu peraturan dalam matrix. Jadi tak boleh letak sini. Tidak boleh. Dia kena isi dulu yang kiri. Lepas ini barulah boleh kat sini. Jadi kalau si Ali ini sponsor lagi seorang, kata si Jacob itu nanti masuk sebelah sini. Okay, kalau dia Ali sponsor lagi seorang, kan ini si Helen, so Helen masuk sebelah sini. Okay, jadi ada peraturan dalam mengisikan matrik itu. Dan peraturan itu adalah dalam sistem. Okay. Sistem yang atur. Kita tak payah nak risau yang tu. Kerja kita ialah sponsor je orang. Kita cuma sponsor orang. Macam mana disusun dalam matrik, itu sistem yang atur. Ikut peraturan yang sebut-sebut tadi kata. Itu cara dia susun. Kita tahu macam mana sistem susun. Okay. Jadi tidak ada perlu kata kiri ke kanan kau, tidak ada. Bila kita daftar ke orang, mana ada kiri kanan? Tidak ada kiri kanan. Daftar orang direct kita lah. Kita bagi link saja tu dia akan sponsor direct kita lah. Direct. Tidak ada istilah kiri kanan. Kita bukan binary. Kalau binary, ya. Binary memang kena tahu dia nak meletak mana, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Itu binary. Kita bukan binary. Okay. Kita ini menggunakan sistem matrik. Matrik ini disusun oleh sistem. Mengikut di mana sudah matrik itu berlaku. Jadi mana yang kosong dia masuklah. Dia masuk di situlah. Nah, ini nak jawab soalan dalam chat. Ada soalan dalam chat. Okey, ada soalan lain. Okey tuan-tuan matrik antara orang yang bernasib, orang yang bernasib dengan orang yang tidak bernasib. Orang bernasib dengan orang tidak bernasib. So bila kita cerita pasal matrik, kita tahu matrik kita itu dia terisi datangnya daripada kita punya hierarki enroller, ya hierarki sponsor lah. Dia datang dari sana. Dia datang dari situ, hierarki enroller itu. Now, psikologinya bila kita nak buat business live good ini, psikologinya ialah kita tidak mengharapkan spillover. Okay, psikologi, strategi. Bila kita nak buat live good ini, jangan berharap kepada spillover. Kalau tuan-tuan buat business live good dengan harapan aku dapat spillover lah nanti, that is cara yang bahaya. Cara yang berisiko lah. Okay. Sebab dia bergantung kepada nasib. Sudah tuan-tuan serahkan kepada nasib. Untung batu tenggelam. Untung sabut timbul. Macam itulah.
Ya kan? Tuan-tuan bergantung dengan nasib. Nasib akulah. Kalau aku dapat batu, tenggelamlah aku. Kalau aku dapat sabut, timbul aku. Okay? So, tuan-tuan menyerahkan kepada chance, probability, chance. Jadi kita tidak tahu sama ada tuan-tuan berjaya atau tidak. We don't know because tuan-tuan bergantung pada nasib. Tapi kalau tuan-tuan punya psikologi ialah aku tidak bergantung pada nasib. Aku buat bisnes Live Good ini dengan kudrat aku. Dengan kekuatan aku. Okay? Aku tidak bergantung pada nasib. Aku bergantung kepada tangan aku. Kepada kuasa aku. So what you will do is you will sponsor people. You will sponsor people because whatever happen di dalam tuan-tuan punya hierarki sponsor will create your matrix. Apa yang berlaku dalam hierarki sponsor aku itu bila aku sponsor. Mestilah masa yang sama matrik aku juga terbina. Mesti. Jadi tuan-tuan tidak menyerahkan pada nasib. Tidak. Bukan nasib. Aku berjaya Live Good ni bukan nasib. Aku berjaya Live Good ni kerana aku buat kerja. Sudah tentulah tuan-tuan akan berjaya. Sebab apa? Tuan-tuan tidak menyerahkan pada nasib. Whatever you do, you will get. Apa yang tuan-tuan buat itu mesti ada hasilnya. Mesti ada hasilnya. Dalam bahasa sains itu cause and effect. Dalam bahasa sains, cause and effect. Bila ada cause, mesti ada effect. Bila ada kita buat penajian, mestilah ada matrix. Ini effect, matrix ini effect. Kesan dia. Kerjanya mana yang di sini? Cause. Itu yang dalam sponsor punya hierarki. So bila ada sponsor hierarki, mestilah ada matrix. Mesti ada. Cause and effect. Okay. Kalau kita tanam benih pisang, yang tumbuh mestilah pisang, tuan-tuan. Karena benihnya itu pisang. Kalau kita tanam durian, yang tumbuh nanti pokok durian lah, tuan-tuan. Sebab apa? Benihnya itu pokok durian. Itu cause and effect. Tidak ada, tuan-tuan, tanam durian yang tumbuh itu rambutan. Pokok rambutan pula tumbuh kan. Tidak boleh begitu. Tidak akan jadi begitu. Kecuali Tuhan kata begitulah. Tapi dari segi cause and effect, apa yang tuan-tuan tanam tu itulah yang akan jadi. Seperti mana kalau api itu panas, sifatnya panas, api itu membakar. Kecuali Tuhan kata tidak. Seperti mana cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, dia tidak hangus. Karena Tuhan sudah interrupt. Tuhan kata kepada api itu sejuk. Sejuklah kepada Ibrahim. Jadi sejuk. Because the power is belong to God. Tuhan yang punya kuasa. Tapi secara sifat api itu dia panas. Dia membakar sifatnya. Tuhan cipta begitu kan. Kecualilah Tuhan ubah. Dalam certain condition. Certain condition kalau Tuhan kata apa yang dikata itu itulah jadi. Kun fayakun. Tapi sebagai manusia kita kena ikut fitrah itu. Fitrahnya kalau kita buat sesuatu mesti ada impactnya. Mesti ada impactnya sesuai dengan apa yang kita buat itu. So dalam bisnes kita kalau kita sponsor mesti ada matrix. Mesti ada matrix. Jadi kita tidak mengharap mudah-mudahan aku dapat spillover daripada upline aku. Jadi itu mengharap kan. Why don't you do it yourself? Kenapa kita tak buat sendiri? Kenapa nak harap dari atas? This business is not your upline punya business.
Business Live Good ni bukan tuan-tuan punya upline punya business. It is your business. Business setiap individu. Bagi Mariam Hassan, bisnes ini Mariam Hassan punya. Bukan Sifu Ghani punya. Kalau Sifu Ghani tak buat pun bisnes ni, Mariam Hassan kena buat bisnes ni. Bagi Julia, bisnes ini dia punya. Kalau Sifu Ghani tak bantu dia pun, dia tetap buat bisnes ni. Kerana ini bisnes dia. Bukan bisnes Sifu Ghani. Tapi bagi Sifu, ini bisnes Sifu. Kalau upline Sifu tu, dia tak bantu Sifu pun, Sifu tetap buat bisnes ni. Kerana ini adalah bisnes Sifu. So everybody dia melihat kepada bisnes ni dia punya. Dia punya tu tak. Bukan upline dia punya. Okay? It doesn't matter what your upline do. Tak penting apa upline kita buat. Yang penting apa yang kita buat. What I do. Apa yang aku buat. Macam itulah. Yes, there is ada advantage kalau kita join di bawah seorang penaja yang aktif, because you will get spillover. Okay. Memang ada dia punya kelebihan, but tidak boleh ambil itu sebagai tuan-tuan punya reason. Okay. Reason kita ialah ini bisnes kita kena bertanggungjawab 100%. 100%. Kita kena bertanggungjawab untuk gerakkan kita punya network. Tak kisahlah upline tu dia bantu tak bantu kau, lantaklah. Ya. Sifu punya upline mana ada. Ya. Jadi Sifu buat ni, Sifu hanya melihat ke bawah. Sifu tidak melihat ke atas. Tak payah tengok atas, tengok bawah. Tengok bawah maksudnya kita lihat kepada downline kita. Bekerja sama dengan downline. Okay? Bekerja sama dengan downline. Sebab whatever atas buat, dia tidak mempengaruhi tuan-tuan punya network. Yang mempengaruhi network kita ialah downline kita. Whatever they do, itu dia pengaruh kita punya network. Okay? Sebab bonus itu dikira daripada kita punya network. Inside here. Bonus tidak dikira daripada atas kita. Mana dikira atas kita ni? Dia dikira sini. Di bawah kita itu. Okay? Jadi look down. Don't look up. Look down. Dan bila kita nak look down, of course kita kena be fair to our group. Sebab kita kena cipta bukan satu group. Kita kena cipta at least 5 group. Sekurang-kurangnya 5. Kelebaran empire kita tu. Okay. Sekurang-kurangnya mesti ada 5. 5 apa? 5 grup lah. Sekurang-kurangnya tu. 3 boleh juga, but better 5 lah. Ya, 3 tu boleh. Tapi sekurang-kurangnya 5. Kerana apa? Di dalam kita naik pangkat itu, bila kita ada 5, is much easier, lebih senang daripada 3. Kalau 3 kita kena berharap kepada ada dalam tim ini yang naik pangkat. Dia naik pangkat, kita naik pangkat. Tapi kalau kita main 5, dalam tim kita tidak naik pangkat pun kita boleh naik pangkat. Dalam tim kita tu dia tidak naik pangkat pun, tidak ada orang naik pangkat tinggi pun, kita boleh naik pangkat tinggi. Kerana kita tidak bergantung kepada pangkat. Kita bergantung kepada number of people inside this group. Kita kena pandai baca marketing plan. Okay? So that's why recommended tuan-tuan buat sekurang-kurangnya 5 kumpulan. 5 kumpulan. Bukan 3 kumpulan. Okay? Tolong terangkan yuran bulanan. Now yuran bulanan ini adalah kita punya nadi. Kita punya nadi bisnes. Yuran bulanan ini adalah kita punya nadi bisnes.
Kalau tidak ada iuran bulanan bermakna the whole thing collapse. Seluruh bisnes ini hancur berkecai. Kalau tidak ada iuran bulanan, seluruh kita punya bisnes hancur berkecai. So, dia adalah nadi yang menghidupkan bisnes kita. Iuran bulanan itu. That's why Sifu sangat strict on this issue. Semua orang kena maintain bulanan itu. Karena itulah kita punya kekuatan bisnes kita. Itulah kita punya nadi bisnes kita. Tuan-tuan tidak beli barang, I don't care. Kan? Tuan-tuan order barang. Tak order barang, I don't care. Because dia tidak impact, dia tidak memberi kesan kepada bisnes kita. Sebenarnya tuan-tuan order barang ni bulan ni atau tidak, it doesn't create an impact. Tapi kalau tuan-tuan tidak bayar iuran bulanan bulan ini, dia ada impact kepada bisnes. Dia ada impact pada bisnes tuan-tuan dan Sifu punya bisnes. Masing-masing punya bisnes lah. Okay, jadi itu satu kewajipan. Membayar iuran bulanan itu menjadi satu kewajipan. Kerana itu adalah kita punya nadi bisnes. Kita punya bonus itu dikira berdasarkan bayaran bulanan tu. Kalau tidak ada bayaran bulanan, maka tidak ada bonus. Tidak ada bonus, mana ada orang nak buat bisnes? Tidak ada orang buat bisnes kalau tak ada bonus. So why people pay? Kenapa orang nak bayar bulanan tu $9.95? Okey, tak apa. Sibu cerita dari awal lagi. Kenapa kita bayar $40 plus $9.95 menjadikan dia package. So ini menjadikan dia package lah, package startup. Package startup. Nah, ini Sibu jawab soalan lebih besar lagi. Okay. Kenapa kita bayar for $49.95? Ringkasnya $50. Kenapa kita bayar $50? Bila kita start, bila kita mula. Okay, kenapa? Sebab di sini ada dipanggil ini affiliate. Affiliate fee. Okay. Tentu kena faham ni tuan-tuan, sebab bila nanti orang tanya, macam soalan tempoh hari lah kan. Macam mana kalau aku stop bayar kan? Jadi you have to explain this thing. Sebelum dia tanya soalan tu, tuan-tuan explain dulu kenapa engkau bayar tu. Engkau bayar $49.95 kenapa? Jadi dia takkan tanya soalan tu. Kan? Kalau aku stop macam mana kan? Dia tak akan tanya tu. Kalau dia faham why they pay. So $40 is for your affiliate fee. Yang mana tuan-tuan perlu bayar sekali seumur hidup. Wajib bayar. Kenapa wajib? Sebab itu peraturan. It's compulsory for you to pay. Dan dia tidak refundable. Kalau engkau stop ke mana bila mana, tak boleh ambil. Sebab itu adalah bayaran dia sekali semua hidup. Okay, that is how lah. That is the rule lah. Kau kena setuju lah. Bila kau nak jadi member, kena setuju lah. Sebab itu dalam sistem kita tu tuan-tuan, dia ada butang. Dia ada butang ini yang mana tuan-tuan kena setuju. Kita kena klik butang tu untuk setuju tuan-tuan. Okay. Of course tuan-tuan tidak baca lah the whole thing. Kan dia punya peraturan tu, tapi kalau dibaca peraturan tu adalah cerita benda tu. Kan kita cuma klik saja setuju lah. Kan. But benda tu ialah maksudnya begitu. Kalau kita setuju, then kita bayar $40 ini for this affiliate fee sekali semua hidup. Jadi tak bayar lagi bila-bila, dia sekali saja. The $40 is once in your lifetime, sekali semua hidup. Okay. Then
Bahagian kedua ini ialah 995. Ini adalah bulanan ini tuan. Membership bulanan. Okay, jadi dalam package startup itu, dia ada bayaran bulanan. Ada di situ. Dia termasuk sudah. Jadi bukan tuan-tuan tidak bayar bulan pertama tu, bulan pertama punya membership. Tuan-tuan bayar. Dia termasuk dalam package lah. Termasuk dalam package lah. Bukan tuan-tuan tidak bayar, sudah bayar tu. Okay. Cumanya nanti bulan kedua, bulan ketiga tuan-tuan bayar cuma ini saja. Ini tak payah bayar sebab ini sekali seumur hidup. Sekali semua hidup saja tu. Jadi bulan kedua ini saja. Bulan pertama sudah bayar. Sebab kita bayarkan dua-dua ni. Now, kalau kita ambil yang tahunan. Tahunan pun sama. Kita bayar tadi $40 sama affiliate. Sekali semua hidup. Plus, kita bayar $9.95 times 10, 10 bulan. $9.95 kali 10 bulan itu yang menjadi $99.95. Dia 95 bukan 50. 995. Okay. Bukan exactly lah, tapi beza tak banyak lah. So kita boleh kata 10 bulan. So ini merangkumi 10 bulan punya bayaran tapi dikira 1 tahun. 12 bulan. Untuk cover 12 bulan tapi kita bayar cuma 10 bulan. Jadi kita ada extra 2 bulan free. Itu yang menjadi $139.95. Inilah bayaran yang kita bayar yang kalau ringgitnya 700. Kita bayar 700 itu ialah $139.95 daripada $40 dan $99.95 ini. Jadi setahun kita boleh guna setahun. Tapi bila masuk tahun kedua, kita cuma bayar $9.95 ini saja. Ini tak payah bayar sebab ini kan sekali semua hidup. So you are paying nanti pada tahun kedua. Bila dah habis tahun, tuan-tuan bayar $9.95 saja. Only this one. Tidak payah bayar ini. Okay? Jadi orang yang bayar setahun, dia untung sebab apa? Dia tak payah bayar 2 bulan. Dia bayar 10 bulan saja. Tapi cover 12 bulan. Jadi jimat duit dia lah. Berapa dia jimat duit? About $20. $20 lah dia jimat duit tu. Kalau dia bayar sekaligus setahun terus. So itulah bayaran kita. Dan bayaran ini yang bulanan tu untuk apa tu? Your membership lah. Jadi yang kita bayar $9.95 ini untuk apa ni? Ini membership, keahlian. Macam kita bayar keahlian kalau kita guna YouTube. YouTube ada dia punya bayaran bulanan dia. Kalau tuan-tuan tidak mau tengok iklan, tak mau tengok iklan, jadi member lah, member YouTube lah. Jadi kelebihannya engkau tak nampak iklan, kan? Tak diganggu dengan iklan. Macam itulah. Ada keistimewaan kita bila kita bayar membership. So dalam Live Good apa keistimewaan kita? Kalau kita bayar $9.95 ni, keistimewaannya ialah kita dapat 75% diskaun. Itulah keistimewaan dia. So when we order barang, kita dapat harga member, bukan harga retail. Retail ni harga consumer. Okay, harga member 75% less. Jadi yang kita bayar ni supaya kita dapat 75% less. That is your service. Itulah servis yang tuan-tuan dapat apabila tuan-tuan bayar $9.95 ini. Kalau tuan-tuan bayar di Amazon.com, tuan-tuan bayar membership, apa keistimewaan dia? Tuan-tuan dapat free shipping. Bila order barang Amazon, free shipping. Tidak payah bayar free shipping dan cepat. Pengantaran cepat kalau tuan-tuan jadi member.
Kalau tuan-tuan bayar membership pada Amazon, kalau tuan-tuan tidak bayar yang itu, tuan-tuan menjadi regular customer, tuan-tuan kena bayar shipping dia. Itulah dia tuan-tuan. Okay, that's why you pay. You pay 995 ini kerana tuan-tuan nakkan harga barang yang lebih murah daripada orang yang bukan member. Okay, itu satu sebab. Sebab kedua, sebab pertama tadi nak 75% discount. Sebab kedua ialah bila kita jadi affiliate, bila kita bayar tadi yang bulanan tu, kita boleh dapat overriding. Apa makna overriding? Overriding tu maknanya dapat commission. Kita boleh dapat commission. Daripada apa? Daripada orang lain punya bayaran bulanan. Bayaran bulanan orang lain itu, tuan-tuan boleh dapat overriding, boleh dapat commission. Nah, itulah yang tuan-tuan dapat daripada fast start bonus, metric bonus, matching bonus, tabung diamond. Itu dipanggil overriding. Tuan-tuan tidak boleh dapat overriding kalau tuan-tuan bukan member. Kalau tuan-tuan tidak bayar yuran bulanan itu. Okay, so ini the two reason why you pay the monthly. Kenapa tuan-tuan kena bayar monthly itu? Sebab nak dapatkan 75% discount dan nak dapatkan overriding. Overriding. Ringkasnya makan bonus lah tuan-tuan. Makan bonus. Kalau tidak boleh makan bonus. Okay, siapa yang tidak bayar bulanan tu? Bulan pertama dia bayar. Bulan kedua dia tak bayar. So di bulan kedua itu dia tidak boleh override. Dia sponsor orang tidak dibayar bonus sponsornya. Tim dia bayar yang bulanan tu, dia sepatutnya dapat matrix, dia tidak dapat matrix kerana dia tidak bayar bulanan dia. Dia tak boleh override. Macam orang tak ada lesen lah tuan-tuan. Dia tak ada lesen. Macam itulah. Jadi mesti keep on every month kena bayar yang bulanan tu supaya tuan-tuan boleh dapat dua benda ni. Dan yang ketiga tuan-tuan, dalam sistem kita ni siapa yang tidak bayar bulanan tu matriknya hapus. Sebab yang ketiga, your matrix will be dissolved. Kan, dihancurkan, dimusnahkan matrik itu kalau tuan-tuan tidak bayar langganan bulanan. Matrix gone. Tapi tuan-tuan punya hierarki yang dipanggil enroller hierarki tidak gone. Enroller hierarki tidak pandai musnah. Okay. Tuan-tuan punya enroller itu sponsor punya hierarki. Kalau tuan-tuan tidak bayar pun tuan-tuan punya bulanan tu tidak musnah. Dia tidak hancur. Yang hancur ialah matrix. Enroller tidak hancur. Siapa yang tuan-tuan sponsor itu tetap tuan-tuan sponsor. Sampai bila-bila. Tidak berubah. Aku sponsor si Ali. Ali itu downline aku. Tetap dia downline aku selama-lamanya walaupun aku sendiri tidak bayar bulanan tu. Dia tetap aku punya downline. Cumanya kalau Ali bayar, aku tak ada commission. Sebab aku tidak boleh override. Tapi dia tetap aku punya downline. Dia tidak berpindah kepada siapa-siapa. Cumanya aku tidak dapat apa-apa daripada dia. Sebab aku tidak maintain. Aku tidak bayar bulanan tu. But antara aku dengan Ali, dia dah bersama aku sampai bila-bila. Cumanya yang hilang, matrix. Ini akan hancur. Siapa yang berada dalam tuan-tuan punya matrix itu, semuanya akan hilang kerana tuan-tuan yang hilang. Mereka tak hilang, tuan-tuan yang hilang. Kan? Di dalam matrix itu tuan-tuan punya network itu tidak hilang. Yang hilangnya tuan-tuan yang hilang. You are the person missing in action. Okay, dalam sponsor, dalam matrix, bila tuan-tuan tidak bayar bulanan tu, ini tetap.
Ini upline tuan-tuan, kata dia tuan-tuan punya upline kata Sifu. Tuan-tuan ialah Ali. Okey, tuan-tuan tidak bayar bulanan. Jadi tuan-tuan tetap ada di sini. Tuan-tuan tidak hilang tuan-tuan punya akaun ni. Akaun ini tetap ada. Tuan-tuan ada sponsor orang di sini. Kan, kata si Fatimah, si Zaitun, si Harun, kan. Mereka ni bayar bulanan, tuan-tuan tidak bayar bulanan. Okay. Mereka ini tidak lari, tetap ada di situ. Dan tuan-tuan juga ada di sini, tidak lari, tidak hancur. Cumanya tuan-tuan tidak dapat bonus. No bonus for you. Karena tuan-tuan tidak boleh override. Tuan-tuan tidak ada lesen nak makan bonus. Kan? Jadi bayarlah bulanan tu supaya tuan-tuan boleh makan bonus. But this structure tidak hilang. Tapi dalam sini, ini Sifu. Ini tuan-tuan, kata tuan-tuan Ali kan. Okay. So di bawah sini dah ada orang. Sama ada dia spill over ke atau tuan-tuan yang bawa ke. Dah ada grup kat sini. Bila tuan-tuan tidak maintain, ini akan hapus. Nama tuan-tuan hilang. Tidak ada Ali. Ali gone. Tuan-tuan tidak wujud di dalam matrix. Orang ini wujud. Yang tak wujud engkau. Engkau yang tak wujud. Kan? Jadi somebody will replace you here. Ada orang lain yang ambil this slot ni. Bukan engkau. Sebab engkau tak bayar bonus bulanan. Jadi somebody will take here. I don't know whether this person akan naik sini atau ini naik sini walau-walau. But somebody will be here. Okay. Nanti besok-besok engkau nak maintain pula. Mana boleh engkau masuk tempat ni balik? Tak boleh. Di mana lah tu? Nah, tengoklah di bawah Sifu ni. Sebab upline kau kan Sifu. Jadi sisa akan tengok. Bila engkau dah nanti dah masuk, nak bayar balik, nak continue balik bayaran bulanan tu. So sisa akan tengok. Di mana di bawah Sifu Gani ni yang ada kosong. Dia akan tengok. Contoh di sini, ini semua dah diisi, ada isi yang kosong di sini. Sini yang kosong. Jadi engkau masuk sini. Tidak ada lagi engkau punya grup bawah ni kosong. Ini tak boleh ambil ni, ini dah tak boleh ambil. Engkau dah masuk sini dah. Okay, sebab itulah jangan sampai tuan-tuan tidak maintain kerana tuan-tuan akan kehilangan tuan-tuan punya matrix. Hilang tuan-tuan. Kena buat baru. Kena buat baru yang baru. Akan ambil masa lagi tuan-tuan. Akan ambil masa. Cerita panjang ni pasal kenapa kita bayar bulan-bulan tu. So you mesti bayar bulan-bulan. Dan bila kita bayar bulan-bulan tu bila tarikh dia? Tarikh nak bayar bulan-bulan ialah 1 hari bulan. 1 hari bulan itulah tarikh nak bayar bayaran bulanan. Semua orang sama 1 hari bulan. Tidak kisah bila dia join. Dia join pada 25 hari bulan ke, 1 hari bulan ke, 15 hari bulan ke dia join. Dia punya tarikh nanti bulan depan tidak ikut ini. Dia ikut ini 1 hari bulan. Itu tarikh dia 1 hari bulan. Semua orang kena bayar 1 hari bulan. Okay? Tidak kisah dia dekat-dekat 30 hari bulan dia masuk kan. 30 hari masuk. 1 hari bulan tu dia kena bayar for the second month. Okay? Besoknya tu dia kena bayar lah sebab ini bulan baru. Bulan baru. Oh kalau macam tu aku tunggu besok lah. Jangan tunggu tuan-tuan. Kenapa? Kalau tuan-tuan masuk 30 hari bulan, tuan-tuan nak tunggu 1 hari bulan baru nak join. Boleh jadi hari itu ada tuan-tuan punya prospek yang nak join. Bila prospek nak join, dia tengok engkau belum join, dia join dengan orang lain lah. Jadi sebab itu tidak boleh tunggu. Walaupun 1 hari saja nak masuk bulan baru, kita join juga sebab kita takut nanti ada kawan kita join hari itu. Oleh kerana kita tidak join, dia join orang lain. Okey, so menjawab soalan tadi. Fauzia tanya tu. Untuk rakan-rakan tuan-tuan yang berada di Indonesia, bila dia nak join,
tuan-tuan berada di Malaysia, kawan itu di Indonesia. So dia kata, Karim, berapa aku kena bayar kat engkau? Kan? Aku kat Jakarta ni, berapa aku nak kena bayar pada engkau untuk aku join Live Good? Berapa rupiah? Okay? Nah, macam mana nak jawab tu? Ini soalan yang ditanya dalam WhatsApp, okay? Personal WhatsApp. Somebody ask me questions. Tuan-tuan, bila kawan tuan-tuan itu di Indonesia, tuan-tuan di Malaysia, tuan-tuan kena beritahu dia, kalau engkau ada kad debit ataupun engkau ada kad kredit, okay, gunalah kad debit atau kad kredit itu untuk bayar langganan tadi tu, langganan yang package. Berapa rupiah tak kisah berapa rupiah, yang pentingnya ialah 49.95. Kalau kita guna kad debit, kad kredit itu dia guna duit US lah, USD lah. 49.95 lah. Okay. Jadi tuan-tuan akan di-charge dalam kad debit, kad kredit itu, di-charge dalam rupiah. Berapa rupiah we don't know. Bergantung pada tuan-tuan punya kad debit, kad kredit tu. Dia bergantung pada itu. What we know is 49.95. Nah, itu memang tepat lah 49.95. Rupiahnya we don't know. Nanti bila di charge, tengoklah. Tengoklah. Okay. Now, kalau dia kata, aku tak ada debit card, aku tak ada kad kredit. Bolehkah aku bagi engkau duit? Boleh tak aku bagi engkau duit? Engkau yang tolong daftarkan aku. Maksudnya engkau yang bayarkan aku lah. Tapi aku bagi engkau duit. Dia di Indonesia, tuan-tuan di Malaysia. Jadi dia tanya, berapa rupiah aku nak bank in kat engkau? Berapa rupiah aku nak antar duit, kirim duit kat engkau? Jadi tuan-tuan tidak boleh tahu berapa rupiah. Tidak tahu berapa rupiah. Yang tuan-tuan tahu ialah 250 ringgit. Okay, jadi tuan-tuan beritahu dia, okey, kirim duit kepada aku 250 ringgit. 250 ringgit dalam ringgit, bukan rupiah, ringgit. Okay. Jadi berapa rupiah tu? Tengoklah sistem yang dia guna. Dia guna apa? Dia nak kirim duit tu guna apa? Western Union ke? Dia nak guna wire transfer ke? Itu semua berbeza-beza. Tidak sama. Jadi bila tuan-tuan nak hantar duit tu, beritahu saja kepada platform itu. Kalau ejen Western Union, beritahu kepada ejen Western Union tu, aku nak kirim duit 250 ringgit. Sebut itu. Aku nak kirim duit 250 ringgit. Bukan rupiah. Jadi rupiahnya itu nanti tanya pada Western Union berapa rupiah tu. Dia yang beritahu berapa rupiah. Jadi jangan tanya si Fugani, jangan tanya siapa-siapa. Tanya kepada ejen yang Western Union tu. Berapa? Tapi aku nak 250. Sampai duit itu pada kawan aku di Malaysia mesti 250. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi berapa rupiah? Tanya pada Western Union, jangan tanya pada kawan itu. Kawan itu tidak tahu. Jadi sama juga wire transfer, sama. Aku nak kirim duit ni 250 sampai kepada penerimanya di Malaysia. Jadi berapa bank? Bagi tahu saya berapa rupiah. Jadi bank itu yang bagi tahu berapa rupiah. Okay, jadi jangan tanya Sibu, berapa rupiah tu? How do I know? I'm not a banker. Okay, tanya kepada banker tu lah. Yang kita tahu dia sampai kat sini 250, bagi kat Sibu 250. Kalau Sibu yang nak
nak key in dia, jadi si Google akan minta RM250. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat RM250. Okay, that is how you do. Tapi beritahu dia, gunalah engkau punya debit card, credit card, itu yang paling bagus. Kecuali dia tidak ada. Kalau tidak ada, apa lagi cara? Belajarlah guna kripto. Belajar guna kripto. Sebab ini kita nak buat banyak kali ni, bukan sekali. Kalau sekali tidak apalah, kita boleh guna Western Union tu. Sekali je kan. Tapi kita nak buat berulang-ulang kali ni untuk tim kita. Akan ada ramai nanti orang di Indonesia nak join Live Good. Jadi tak bolehlah guna Western Union selalu. Banyaklah duit keluar. Western Union tu dia ada service charge mahal. Wire transfer tu mahal juga dia punya service charge. Bagus kita guna kripto. Kripto tu lebih murah. Jauh lebih murah. Menggunakan kripto tu. Jadi belajar bayar guna kripto. Tu kalau rakan-rakan kita di Indonesia dia kata aku tak pandai kripto, belajarlah. Semua orang tidak pandai, jadi dia kena belajar. Sibu pun tidak pandai dulu, sekarang dah pandai. Sebab kita belajar. Tak tahu belajar. Okay? Lebih-lebih lagi kalau dia itu adalah leader, orang yang akan memimpin tim dia. Dia mesti pandai, dia mesti belajar dan pandai. Tidak boleh ada alasan kata tidak pandai. Kecuali dia adalah followers. Followers macam orang yang mengikut-ikut dia. Kan? Yang mengikut tidak apalah. Dia berharap kepada dia punya leader. Leader tu kena tahu. Somebody di Indonesia tu kena jadi leader. Dia kena tahu guna pembayaran kripto itu. Untuk dia punya tim. Barulah boleh laju kan. Okey? Itu soalan bila ditanya macam tu, jawab macam tu. Itu jawapan dia. Jadi sampai dah pukul 11, 4 minit, sampai sini saja.